Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana biasa. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini kita akan sambung pengajian kita tentang masalah mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi mustalahil hadis. Dengan kehendak Allah Ta'ala, kita telah baca mari beberapa kali perjumpaan, maka insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pula pengajian kita pada soalan yang ke-132. Setelah daripada kita menyudahi tentang masalah al-mudraj dengan cara detail beberapa soalan dan jawapan pada semalam, dengan kehendak Allah Ta'ala kita nak mula tengok pula soalan 132, soalan baru, tajuk baru. Mari kita bersama meluangkan masa dan membersihkan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan sama-sama kita mesemangatkan dalam arti nak menerima kerana ilmu pengetahuan supaya perkara ini jadi manfaat bagi diri kita dunia dan di akhirat nanti. Soalan berbunyi kata, hal haddatha ahadun minas sahabati anit tabi'in? Adakah meriwayat seorang daripada sahabat ambil daripada tabi'in? Kecek dengan bahasa kita, adakah sahabat itu riwayat hadis ambil daripada tabi'in? Jadi masalah ni masalah yang peliklah sikit. Pelik macam mana? Yakni asalnya tabi'in tu ambil hadis daripada sahabat sebab sahabat generasi awal, sahabatlah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini soal mari kata, adakah sahabat ni pernah ambil hadis melalui tabi'in? Seolah kata guru ambil ilmu daripada anak murid. Ada berlaku ke tidak di dalam sejarah, di dalam kitab-kitab alim ulama kita? Ini masalah. Ini adalah pengetahuan yang bagus lagi baik bagi kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Kerana perkara ini adalah perkara yang jadi faedah manfaat bagi diri kita dan orang yang duduk bawah ratahan kita. Jawabnya, thabata dhalika min iddati turuqin zakaraha al-Iraqi fi at-taqyid wal-idah. Telah sabit perkara tersebut, makna pernah berlaku dalam sejarah sahabat itu ambil hadis melalui gapo? Melalui tabi'in. Melalui siapa? Melalui tabi'in. Apa tu tak? Nawi kita faham jadi jelas jadi molek. Melalui at-tabi'in. Tu dia. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ambil hadis melalui siapa? Melalui tabi'in. Tu kita faham situ dulu. Baik. Kalau gitu daripada mana? Min iddati turuqin, daripada beberapa jalanan. Daripada gapo? Daripada beberapa jalan ni. Tu daripada beberapa jalanan. Baik. Telah sebut akan ini, mana telah sebut akan peristiwa haning ni, ataupun orang panggil kata perkara yang tersebut ni oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi di dalam kitab Taqyid wal-Idah. Dalam kitab gapo? Dalam kitab Taqyid wal-Idah. Kitab Taqyid wal-Idah ni iaitu kitab sakut paut dengan mustalahil hadis lah. Sakut paut dengan gapo? Sakut paut dengan mustalahil hadis. Iaitu syarahan Al-Imam Al-Iraqi Zainuddin Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi ni mensyarahkan kitab Muqaddimah Imam Ibn Salah, iaitu kitab ni lah. Iaitu kitab ini, kitab At-Taqyid wal-Idah bagi Imam Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806 Hijriah. Dia mari syarah ulumil hadis ataupun dikenalkan di kalangan orang Islam kita iaitu Muqaddimah Ibn Salah sebagai kitab mustalahil hadis. Maka Syekh Mustafa dia kata ya pernah berlaku perkara yang tersebut tu. Perkara kata sahabat tu riwayat hadis daripada tabi'in. Riwayat hadis daripada at-tabi'in. Imam Ibn Salah
dan Imam Al-Iraqi ni sebut dalam bab yang ke-41, Ma'rifatul Akabir. Dalam bab masalah kita nak mengenalkan al-akabir, ar-ruwah anis sagair. Makna kata yang jadi pembesar iaitu sahabat lah. Hak umur tadi itu tua lagi, boleh juga ulama syarah gitu, ambil daripada hak pangkat bawah. Ambil hak daripada pangkat bawah. Kalau kita nak pergi tengok di dalam kitab At-Taqyid wal Idah, hendaklah kita pergi masuk tengok dalam An-Naw'u Al-Hadi wal Arba'un 41, bahagi yang ke-41. Baca mari sedikit akan dapati kata wa yandariju tahta hadzal naw'i ma yadhkur min riwayati as-sahabati 'anit tabi'i kariwayati al-abadilah wa ghairihim minas sahabati an Ka'bil Ahbar. Dan duduk di bawah ini bahagian perkara yang disebut yuzkar apa boleh, ma yuzkar barang yang disebut daripada riwayat as-sahabi, daripada tabi'i, seperti riwayat al-abadilah wa Abdullah bin Abbas, Abdullah ibni Amr ibni As, Abdullah ibni Umar, dan puak-puak tu. Dan lain-lain daripada mereka itu di kalangan sahabat ambil daripada Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar darajat dia tabi'in. Tapi sahabat tadi itu ambil hadis melalui dia. Melalui Ka'b al-Ahbar. Boleh kita pergi tengok di situ. Maka saya ni dirajak tengok di dalam kembali masalah ni di dalam kitab terjemuh bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dia menterjemahkan seorang tabi'in nama Ka'b bin Ahbar ni di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dia kata haddatha anhu, telah meriwayat daripadanya, yakni daripada Ka'b bin Ahbar ni Abu Hurairah ambil hadis melalui dia, wa Muawiyah, dan Muawiyah ibni Abi Sufyan ambil hadis daripada dia, wa Ibnu Abbas, dan Abdullah ibni Abbas ambil hadis daripada dia. Nampak tu tak? Lalu Zahabi kata wa dzalika min qabili riwayati sahabi 'anit tabi'in. Dan perbuatan demikian itu termasuk daripada bahagian riwayat sahabat daripada tabi'in, daripada tabi'in. Wa huwa nadirun azizun. Hak lagu ni berlakunya nadir. Makna kata tak ada banyak mana hak berlaku lagu ni. Tapi nak tanya kata ada ke tak berlaku dalam sejarah? Berlaku. Tapi tak banyak. Apabila tak banyak, kata ulama, an-nadiru kal ma'dum. Benda nadir ni, jarang-jarang ni dibila kata semenepati tak ada orang kenal mana, tak ada orang sebut mana, tak ada orang duk kecek mana. Ya gi kok tu. Nampak tu tak? Ya gi kok tu. Baik, itu adalah sedikit daripada jawapan bagi soalan yang ke-132. Masalah ni masalah sahabat itu royak daripada tabi'in ini akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu buku yang hipungkan oleh ulama kita, boleh kita buat rajak ke dan ambil ilmu pengetahuan sebagai ilmu yang elok bagi kita, yang dituliskan, yang disusunkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nama kitab Tanda Taruh Baik. Kita orang nak mengaji belajar ni kena tanda taruh baik. Nama kitab Nuzhatus Sami'in fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in. Satu kitab ni
Nama kitab Nuzhatus Sami'in fi riwayatis sahabati 'anit tabi'in, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tu kitab Fathil Bari itulah. Dia sebut dalam tu 38 orang semua. 38 orang yang berlakunya perbuatan sahabat itu ambil hadis daripada tabi'in. Kitab tu 136 muka semua. Kitab tu ada 136 muka semua. Darul Hijrah yang mensebar, yang cetakkan, yang kemukakan kepada ummah pada tahun 1415 Hijriah. Bolehlah kita sebagai pelajar, kita nak membahaskan masalah yang halusi umpama ni alim ulama kita telah buat maridah, susung maridah, maka kita tupai kitab-kitab sebagaimana hak yang berikut itu, boleh kita ambil faedah daripadanya. Apa tu dah? Tu dia. Baik. Itu adalah jawapan soalan 132. Mari kita tengok soalan 133. Dia kata, ma huwal hadithul mu'dal? Apakah hadis al-mu'dal? Hadis mu'dal ni gapo dia? Kita kena tahu sebagai ilmu pengetahuan bagi kita. Kita kena reti cara-cara cakap alim ulama kita, kerana sebagaimana royaklah hadis ini adalah pensyarah bagi Al-Quranul Karim, maka pasti kita sebagai orang Islam kena tupainya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita kena reti cakap yang dipercakapkan oleh alim ulama kita, supaya boleh jaga diri kita daripada faham salah dan menerimakan hadis yang bukan hadis daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis mu'dal ni jawabnya, huwa ma saqata min wasati isnadihi ithnanu fa akthar ala tawali. Yakni hadis mu'dal ni iaitu huwa, iaitu kena kepada hadis yang gugur, mana jatuh, mana tidak disebut daripada tengah sanad, berlaku di sanad. Sanad ni mana kata talian guru kepada guru, guru kepada guru, sehingga sampai kepada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hadis mu'dal ni rupa dia ada sanad dan adanya matan. Akan tetapi sanad dia itu, orang yang nak bawa hadis kepada kita tu melalui alim ulama tu, jadi jatuh dua orang berturut-turut. Ithnan fa akthar, ataupun banyak daripada tu, di atas jalan tawali. Apa makna tawali? Makna jatuh turut-turut. Misal kata, nak misal winapak, nak sapa kepada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, misal kata di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Tiba-tiba Imam Bukhari royak daripada guru dia Imam Bukhari sebut. Dan guru bagi guru Imam Bukhari pun disebut. Mana 3 orang dah tu situ tu. Tiba-tiba orang yang keempat, orang yang kelima jatuh lagi. Tak ada sebut dalam sanad tu. Nampak tak? Jatuh lagi, tak ada sebut. Mari di sahabat selalu dah, kami dia sandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rupa lagu tu dinamakan alim ulama orang panggil hadis mu'dal. Hadis apa? Hadis mu'dal. Tu. Tarikh dia tak ada payah kita kena duk ingat. Yakni ma saqata, huwa ma saqata min wasati isnadihi ithnanu
fa aktsaru 'ala tawali. Balik bahasa kita makna kata sanad itu tergugur di tengah dua orang daripada rawi berturut-turut. Lagu tu orang panggil gapo? Orang panggil hadis mu'dhal tu lagu tu. Lepas tu kita nak tahu lagu mana, kemudian kita ni sebagai pelajar ni hendak tahu macam mana. Yang kita nak tahu pasti kita kena tupai alim ulama kita. Pak kenapa kita kena mengaji? Kerana gapo kita kena mengaji? Supaya nak faham cakap pe alim ulama kita bercakap. Apabila kita tak faham alim ulama kita bercakap, nescaya jadi susah kita nak reti istilah-istilah yang dibawa, yang disyarah, yang dikemukakan, yang dibercakap oleh alim ulama kita. Tu dia. Baik. Misalnya, di sini tawari misal. Saya pergi tengok satu misal dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis bagi Imam Hakim. Dengan sanadnya kepada seorang tokoh ulama nama Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi. Daripada Imam Malik. Imam Malik katakan, annahu balaghahu anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala, sapa kepada aku bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Malik ni memang ia tak sempat mana kata tak pernah, tak ada nak jumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana beranak Imam Malik lepas daripada wafatnya Abu Hurairah banyak tahun. Bukan setahun dua lah. Baik. Maka dia kata, Imam Malik tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi alaihi salatu wassalam, katalah lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi orang yang milik hamba tadi itu, jadi kewajipan di atas orang yang milik hamba tu kena makan ni, pakaian. Kemudian Nabi kata wala yukallaf minal amal illa ma yutiq. Jangan kita sebagai ampunya orang adanya hamba di bawah kereta kita dogi suruh dia, jangan kita suruh perkara yang dia tak kuasa, hendaklah kita suruh perkara yang kuasa oleh kekuatan dia. Suruh wipada dengan kekuatan dia. Lalu Imam Hakim kata hadza mu'dhal. Hadis ni apa panggil hadis mu'dhal daripada Malik yang ada di dalam kitab Muwatta. Yang ada dalam kitab mana? Yang ada di dalam kitab Muwatta. Imam Hakim sebut dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis. Maka hadis ni mu'dhal. Kenapa? Kaji oleh ulama kerana jatuh daripada ini hadis ni dua orang berturut-turut di antara Imam Malik dan Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jatuh di mana? Orang hak jatuh tu, orang hak gugur tu. Yakni apabila kita pergi periksa tubik di dalam riwayat hak lain, kerana kita nak tahu ni dalam ilmu hadis ni pasti kita kena hipungnya riwayat-riwayat yang bersangkut paut dengan itu masalah, supaya nak nyata kata di manakah yang jadi muskilah, di manakah yang jadi bergugur, yang di manakah jadi terjatuh rawi-rawi tadi itu. Pasti kita kena himpunnya sanad. Di antara sanad yang pertama, sanad yang kedua, berapa kuasa kita cari sanad, maka kita kena cari. Kita kena cari, kita kena periksa, kita kena himpun. Belum nak periksa, kena himpun dulu. Sebab itulah di sana pengajian anak pelajar baru kita ni di jamiah-jamiah seluruh dunia, adanya satu mata pelajaran namanya Maddatut Takhrij wa Dirasatil Asanid. Mata pelajaran cara kita nak mengeluarkan hadis dan cara kita nak periksanya sanad-sanad hadis. Yang
alim ulama kita mencuahkan ilmu pengetahuan dia kepada anak cucu kita yang belajar di luar-luar negara, boleh belajar daripada alim ulama kita. Akan itu ilmu yang kuasa kita ambil cara mikir, fahami daripada alim ulama kita, boleh kita mari buat guna dalam ilmu hak kita nak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situlah dapatnya kemegahan dan keistimewaan dan perkara yang jadi bagus dan baik untuk nak menyelamatkan hadis daripada gangguan dan kacauan mereka-mereka yang sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala, nak membantahkan hadis, nak menggonyelkan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ulama dia kata setelah daripada hipungnya sanad didapati nyata kata di antara Imam Malik rahimahullah taala dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu terjatuh di antara dua tokoh ini ni dua orang yang berturut-turut. Siapa? Yakni Muhammad ibni Ajlan dan ayahnya Ajlan ambil hadis ni daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi Allah kata dalam kitab Muwatta ni, iaitu kitab mana? Kitab Muwatta. Rupa dia nak we tengok, iaitu ni kitab Muwatta Imam Malik. Jumpa hak ni. Tengok hak ni dulu. Iaitu kitab Muwatta Imam Malik. Ni kitab Muwatta. Apabila sebut Muwatta Imam Malik, ghaliknya apabila sebut gini ni, iaitu daripada riwayat Yahya ibni Yahya Al-Laisi. Sebab Muwatta Imam Malik ni ada banyak riwayat. Banyak riwayat macam mana? Makna kata orang hak ambil hadis tu, anak murid Imam Malik tu, hak tulis hadis daripada Imam Malik tu, banyak orang. Ada riwayat ni, ada riwayat ni, ada riwayat ni. Tapi hak masyhur di kalangan ulama al-Islam apabila sebut Muwatta, riwayat Yahya ibni Yahya Al-Laisi. Takut kita tak faham macam mana pula tak ke Muwatta belaka nama. Ya, nama tu belaka lah, tapi riwayat lain-lain. Hamba tak nampak riwayat lain-lain macam mana. Makna seumpama ning lah, kita ambil hak kita faham. Supaya saya nak misal hak kita pakat faham belaka. Hak mana? Seumpama Quran kita dah baca ni, ya banyak riwayat. Banyak qiraat hak kita dah baca ni Hafsin an Asim. Di sana ada riwayat Qalun, ada riwayat apa nama Warsh, ada riwayat apa nama Ibnu Katsir dan lain lagi. Daripada riwayat-riwayat semua tu ambil daripada mana? Ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Nampak tu tak? Supaya pakai ambil pada Imam Malik belaka. Ambil hak riwayat hak masyhur ni, iaitu riwayat Yahya bin Yahya Al-Laisi. Ada di sana ada riwayat Muhammad ibni Hasan Asy-Syaibani. Banyak riwayat. Tak apalah di situ tu. Tak apalah di situ. Kita tak ada cari duduk di mana apa nama riwayat satu lagi. Golek ke hak ni lah. Syarah dia tubik banyak syarah, iaitu syarah riwayat Yahya ibni Yahya Al-Laisi. Hak Muhammad ibni Hasan Asy-Syaibani ada syarah juga. Guru kami ia takhrij tubik mari yang cetak sekarang ini nama Al-Muhayya syarah apa nama Muwatta Imam Malik riwayat Muhammad ibn Yahya Al-Laisi. Ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, riwayat lagi. Adapun Al-Istizkar bagi Imam Ibn Abdul Bar ataupun At-Tamhid bagi Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain lagi, yakni syarah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laisi. Baik.
Maka tak ada apa lah. Makna kata tahu dah kata di antara Imam Malik dengan Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada dua. Yang tergugur di celah tu kena kepada Muhammad ibni Ajlan, dan Ajlan itu sendiri ayah bagi Muhammad. Ajlan itulah ambil hadis daripada mana? Ambil hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pia kata lagu ni Imam Hakim An-Naisaburi. Di mana? Dalam kitab Ma'rifati Ulumil Hadis, kitab Mustalahil Hadis. Tu nak ayat kita faham. Kata riwayat mu'dal asal dia adalah hukum dhaif dah. Hukum dia dhaif. Nampak tak? Asal pada hukum dia itu dhaif. Akan tetapi apabila didapati sanad, didapati orang hak royak, hak tergugur, hak jatuh tu, maka tak apalah. Kalau tak jumpa hukum dia, orang tanya apakah hukum hadis mu'dal? Jawab dia hadis dhaif. Hadis lemah lah, kita kecek gitulah mudah-mudah. Maka orang tanya kita, Tok Guru, di manakah banyak hadis mu'dal ni? Hadis mu'dal ni mana hak ada hadis-hadis umpama tu? Maka jawabnya alim ulama kita sebagaimana yang kita ambil ilmu daripada guru, iaitu ada di dalam Sunan Sa'id ibni Mansur. Sunan Sa'id ibni Mansur, cetak ke dulu tu 2 jilid, cetak ke sekarang ni jadi 5 jilid. Dan yang kedua daripada susunan muallafat bagi Imam Ibn Abid Dunya. Imam Ibn Abid Dunya ada susunnya dia. Maka golik ke di dalam tu ada beberapa hadis yang banyak jugalah orang panggil hadis mu'dal. Hadis apa? Hadis mu'dal. Faham tu tak? Orang panggil madhan. Madhan ni tempat beripung hadis mu'dal di mana? Maka kita tahu dah kata ada dalam Sunan Ibn Abi Mansur ataupun di dalam muallafat susunan bagi Imam Ibn Abi Dunya. Itu dah. Tu. Cukup di situ. Yang seterusnya rakam soalan 134. 134. Mari kita pakat tengok. Dia kata gapo soalan pula ni? Dia kata mata yuhkamu 'alal hadis bittirab. Bilakah dihukumkan atas hadis itu dinamakan hadis ittirab? Hadis ittirab ataupun hadis yang gonye, tak menjadikan diri dia tu tepat boleh nak buat gantung. Tu panggil ittirab. Nampak dah tu hadis ittirab. Daripada ahli-ahli yang bukan daripada ahli as-sunnatin nabawiyah, ghalib ke dia tuduhkan hadis ataupun dia membantahkan hadis dengan dakwaan kata hadis ni tak boleh kita nak buat hujah kerana dia ittirab. Kerana dia itu ittirab. Bak ni kita kena ngaji wi molek, ngaji wi faham, ngaji wi jelas, ngaji wi jadi terang. Sampai kita itu tidak diboleh digonyekan oleh siapa pun daripada manusia yang tak mau baik kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golek ke gitulah. Dia wari hadis yang tak berlagu, tak jadi sesuai dengan cara mikir dia ataupun fahaman dia, pegangan dia akan turunkan hukum di atas hadis itu dengan dakwa kata hadis ni hadis muttarib. Hadis apa? Hadis muttarib. Maka hadis muttarib ni macam mana? InsyaAllah kita mari ngaji pada malam ini supaya kita itu boleh jadi jelas.
Dia kata muttarib ni dia tak ada wari istilah. Dalam kitab Syekh ni tak ada wari istilah. Dia wari syarat. Mentakrifkan dengan syarat. Tak ada mentakrifkan dengan istilah dak. Tak apalah, kita tengok istilah sikit di dalam kitab yang lain. Dia kata maruya'an aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah. Ingat molek, ini takrif dia. Takrif hadis muttarib ini dia, iaitu hadis yang diriwayat di atas jalanan yang berlainan tapi sama pada kekuatan. Riwayat banyak jalan, akan tetapi sama-sama gagah, sama-sama kuat belaka. Allah kata sama-sama sahih, sama-sama hasan. Itu makna muttarib. Kalau dhaif satu, kuat satu, tak dinamakan muttarib. Nampak tu tak? Hal lagi kita akan tengok dengan cara jelas. Hadis muttarib ni macam mana hadis muttarib? Kerana pada masa yang kita duduk ni, ramai di kalangan ahlul ahwa wal bid'ah yang nak tolaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdakwaan kata hadis tu hadis muttarib. Maka kita, kalaulah kita tak mengaji belajar, jadi jelas, jadi jilah molek, jadi cerah, jadi nyata bagi kita, nescaya kita akan jadi salah faham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah faham terhadap hadis Nabi, nescaya kita itu jadi muskilah lah dengan hadis Nabi itu. Benda hak boleh kita buat pakai, buat pegang, buat percaya, jadi kita tak mau nak pegang, tak mau nak percaya, tak mau nak buat amal dengan dia, dengan dakwah kata dia tu muttarib, sedangkan dia bukan muttarib. Sebab itulah ilmu pengetahuan adalah jagaan bagi diri kita. Ulama dia kata harta wajib kita kena jaga dia, tapi ilmu pengetahuan dia jaga diri kita. Lebih tak sama, lebih tak serupa. Nah, lebih tak sama, lebih tak serupa. Itu hadis, ta'rif hadis muttarib, iaitu ma ruya ala wajhin aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah. Ingat molek tu, barang yang diriwayat di atas jalan ni yang banyak. Mana jalan ni banyak jalan riwayat hadis mari tu, tetapi sama pada kekuatan, sama-sama gagah belaka. Itu takrif bagi hadis muttarib. Baik, bila nak jadi muttarib, ni syarat dia. Jadi disebut di dalam kitab ni, jawab pes soalan 134 tu. Al-jawab, dia kata idza tawafarat syurutus thalathah. Syurutu thalathah, apabila mencukupi 3 syarat. Boleh nak kata hadis muttarib, tapi kena ada 3 syarat. Kena ada 3 syarat. Sebab tu kita sebagai orang Islam, apabila orang riwayat kata hadis ni muttarib, pasti kita kena tanya ahli ilmu, kena tanya orang alim pandai. Jangan gaduh. Terutama hadis tu ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim dah. Nya tergamuk sampai situ orang sekarang. Hadis ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, dia kata hadis ni tak boleh nak buat hujah kerana muttarib. Ya Allah, berani orang zaman kita jangan nak cari habuai dunia sampai ke sanggup nak tolak hadis, ambil qawaid ilmu mustalahil hadis untuk membantahkan akan hadis yang ittifaq dan ijma' ulama kata dia dua kitab ni umat pakat terima belaka.
Ni tak kira daripada pihak mana-mana. Nampak tu tak? Tak kira pada pihak mana-mana. Kita kena reti. Tak tu gak, sudahlah kita. Dia dapat habuai kita jadi mangsa. Kita akan jadi mangsa. Yang pertama al-mukhalafatu. Syarat mula-mula nak jadi hadis tu muttarib, jadi ittirab, jadi ganja, tak boleh nak buat bergantung. Lah mana? Dia mukhalafah. Lagu mana-mana mukhalafah, makna kata dia menyalahi. Menyalahi. Makna belawai setengah di atas setengah. Belawai, rupa tu nampak belawai. Nampak tu tak? Nampak belawai di antara satu sama lain. Itu rupa dia mula-mula. Mukhalafah. Belawai dengan hadis yang pertama, belawai dengan hadis yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kata lagi lah dia belawai. Itu rupa mula-mula. Memadai sekadar belawai tu? Tak. Yang kedua, takafu'ut turuq. Takafu'ut turuq. Apa makna takafu'ut turuq? Makna seimbang. Jadi sama setarah. Sama-sama satu pangkat. Serupa dengan takrif tadi, mutasawiyatin fil quwwah. Sama pada kekuatan. Itu makna takafu'ut turuqi. Makna takafu'ut turuqi, makna kena ayyakuna hadha sahihan wa hadha sahihan mithlahu. Makna kata, apa makna seimbang, sepadang ataupun mutasawiyah, sama pada kekuatan tu makna kena bahawa adalah ini ni sahih dan hak ni pun sahih seumpama dia juga. Misal kata hadis 2-3 hadis, hak ni semua ada dalam Bukhari belaka masalah. Ada mana? Ada dalam Bukhari belaka 3-3 hadis. Lagu tu dinamakan hadis muttarib sungguh. Ya belawai mula-mula, kamar dia sama-sama gagah. Sama-sama gagah. Aduk jadi rupa dia tu. Yang kena cukup 3 syarat dulu baru nak dinamakan hadis muttarib. Kalau tak cukup 3 syarat, tak boleh nak panggil hadis muttarib. Bukan duk dia. Ni muttarib ni. Tak, bukan lagu tu. Ingat molek, kita orang ngaji belajar ni kena ingat molek, tak tu kena tipu demo. Orang nak heret semata, kita yang masuk kocek dia. Sebab tu ilmu pengetahuan ni kena ngaji sungguh-sungguh. Tak tu gak nyanyolah diri kita. Nampak tu tak? Ambil qawaid daripada hak ulama kita tak ni supaya nak jaga diri. Orang cidik, orang guna tak. Orang pandai guna cara mikir dia. Nak guna lagu mana? Dengan alasan kemudian tilik kepada hakikat benda hak berlaku. Wa hadza sahihan mithlahu. Satu. Wa hadza hasanan wa hadza hasanan mithlahu. Hak ni pun hadis hasan, hak ni pun hadis hasan, sama-sama hasan berlaku. Nampak tak tu? Amma makna adamu takafu'it turuq, adapun makna ketiadaan dia tu seimbang, sebanding, sekuat ataupun sama pada jalan ni, hak bawa jalan ni hadis datang tadi itu, ayyakuna hadha hasan wa hadha ahsan. Hak ni hadis hasan, hak ni lebih tinggi sikit. Hadis hak lebih elok, hak lebih elok. Wa hadha sahihan wa hadha asah. Hak ni sahih tapi hak ni lebih sahih. Nampak tak tu? Misal kata, hadis sahih ni bagi berapa darajat? Hadis sahih ni berapa darajat bagi? Kita kena tahu ni. Walaupun kita awam setara mana pun, benda ni pedah bagi kita. Orang kata, orang awal tak payah nak mengaji. Kita nanti turut, ialah ulama wak siap belaka dah. Ya? Ulama wak siap belaka dah. Pas kita pun nak turut hak ulama wak siap sedia dah. Sebab tu kita kena mengaji, we tahu kata ulama tu wak gapo kita.
Bukan makna kata ulama buat siap-siap dah, kita tak kena tahu pun tak apa. Dak. Orang buat tu nak uwi kita makan minum gi pakai ambil pek dah. Bukan buat ke dak lisipai taruh dak tempat dia gitu. Hak ning jadi kewajipan kita kena tahu. Hak tak kena tahu tu bukannya tak ada. Ada akan tetapi hak ni kita kena tahu. Supaya rukun semaya tu lah, syarat semaya tu lah kena tahu. Sebab apa? Sebab kita kena semaya. Kena tahu kata berapa darajat hadis sahih. Kena tahu. Kalau tak tahu, tak pandai nak ukur, tak pandai nak kira, ya Allah. Sudah nak mengenak dem pening semua kita. Dengar orang ni royak gini, dengar orang ni royak gini, ada jadi gitu. Nak tetap email kita, faham kita lah mana? Kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Hadis sahih ada 7 darajat. 7. Ada berapa? Ada 7 darajat. Ingat baik hal ni. Bawa sampai ke mati. Tanya kepada anak cucu sampai ke berturung berbaka-baka. Sebab apa? Sebab ulama tak siap dah darajat. Tak sedar dipunggah apa dah. Duduk situ lah. Hadis sahih ada 7 darajat semua. Yang pertama, hadis yang sepakat di antara Bukhari dan Muslim. Apabila kata hadza hadisun muttafaqun alaihi, hak ni hadis ittifaq di antara Bukhari dan Muslim, maka kita berhenti pegang kata hak ni setinggi-tinggi darajat hadis. Tak ada dah lebih dah tu. Bawah daripada Al-Quranul Karim, maka dialah. Faham dah tu? Tu nak we kita faham. Yang kedua, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Hadis yang memperasingkan dengan riwayat oleh Imam Bukhari. Makna hadis ni Imam Bukhari yang riwayat, orang lain tak riwayat. Muslim pun tak riwayat, Bukhari yang riwayat. Maka darajat hadis yang kedua tu panggil hadis sahih. Darajat yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 2. Nampak tak gitu? Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Bukhari tak riwayat. Bukhari tidak riwayat, Muslim riwayat seorang. Maka hadis tu sahih tak? Ya, sahih. Darajat yang ke berapa? Darajat yang ketiga. 3 dah boleh kita. Yang ketiga, yang keempat, hadis yang duduk di atas syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Bukhari tawari dalam sahih dia, Muslim pun tawari dalam sahih dia. Tapi ulama lain wari, umpama Tirmizi ke, Nasai ke, Abu Daud ke, Ibnu Majah ke, kata gilah. Nampak? Tapi hadis tu duduk di atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Ala syarti syaikhain. Kalau dalam bahasa orang mengaji, di atas syarat 2 orang tokoh imam, iaitu Bukhari dan Muslim. Maka hadis tu apa yang hadis sahih, darajat yang ke-4. Pak, kita boleh. Kamar dia turun mari. Darajat yang ke-5, hadis sahih di atas syarat Imam Bukhari seorang. Yang ke-5. Yang ke-6, hadis sahih di atas syarat Imam Muslim seorang. Yang ke-6. Tu darajat yang ke-6. Faham tak gitu? Yang ke-7 iaitu hadis Bukhari tak ada riwayat, Muslim tak ada riwayat. Nampak tak tu? Kemudian hadis tu tak ada duduk di atas syarat Bukhari ataupun syarat Muslim. Duduk di atas syarat orang lain daripada Bukhari dan Muslim. Syarat Imam Abu Daud ke, Imam Tirmizi ke, An-Nasai ke, Ibnu Majah ke, Ad-Darimi ke, kata gila. Lain daripada Bukhari dan Muslim. Maka hadis tu sahih. Ya sahih, tapi darajat yang ke-7.
Jadi 7 darajat semua. Hadis sahih. Faham tak gitu? Lalu hak kita ngaji saat ni, lah mana kata? Ada pun makna ketiadaan seimbang sebanding bahawasanya hadis ni hasan. Hadis ni ahsan, lebih elok lagi. Hadis ni sahih, tapi hadis ni lebih sahih. Balah mana? Misal kata hadis Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Fardu kata 4 orang ni riwayat hadis menyalahi dengan hadis Imam Bukhari. Ni, duduk sini. Nampak tak tu? Apabila kita tengok seolah kata dia itu jadi belawai, mukhalafah gi mari. Mukhalafah gi mari. Kemudian macam mana kita nak pilih, nak mendahului hak mana? Kena mendahului hak Bukhari. Jangan mendahului hak 4 ni. Tak boleh. Tu cara keluar hak ulama hatawi kita tu, ya tak kita tangga tu. Ada setengah-setengah yang kata Imam Muslim raya tapi menyalahi Imam Abdul Razak As-Sana'ani. Menyalahi Imam Malik, menyalahi tu, menyalahi ini. Dia kata pasti kita kena mendahului riwayat Imam Malik dan riwayat Abdul Razak Sana'ani, Ibn Abi Syaibah dan masalah di atas Imam Muslim. Itu bukan. Itu bukan. Cara nak takdim tak kena lah tu. Sebab maratibus sihah ada 7 ni. Kita tak kena. Nampak tu tak? Cara kita nak tak. Tu 2. Yang pertama mukhalafah. Yang kedua mari banyak jalan tapi sama-sama gagah. Ada pun hak tak gerak gagah hak tu tak nak kecek, kena mendahului hak gagah di atas hak tak gerak. Kena mendahului hak ittifaq di antara Bukhari dan Muslim di atas riwayat hak lain. Mendahului riwayat Bukhari di atas riwayat hak lain, mendahului riwayat Muslim di atas riwayat hak lain dan sebagainya. Sebagaimana kita telah atur mari saat ni, riwayat mari saat ni dah. Tu cara kita. Yang ketiga, nak jadi hadis muttarib kena ada 3 ni. Adamu imkanil jama'i. Tak kuasa kita nak himpun. Tak apa? Tak kuasa kita nak himpun di antara hadis-hadis yang nampak belawai tadi itu. Maka lagu tu orang panggil kata apa tu? Orang panggil kata muttarib. Kalau kuasa himpun, tak dinamakan muttarib. Satu, tak dinamakan muttarib kalau kuasa kita nak himpun. Tak jadi muttarib. Yang kedua, di antara 2 hadis ataupun 3 hadis, hak ni lebih sahih, hak ni sahih juga tapi bawah sikit, maka tak jadi muttarib juga. Hak nak sama-sama gagah. Baru jadi muttarib. Nampak tu tak? Tu dia. Setengah daripada hadis daripada ahlul ahwa yang dia itu mari nak bantahkan hadis yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis ainallah yang ada dalam sahih Muslim. Dia kata riwayat hak dalam sahih Muslim ni menyalahi riwayat Imam Malik, menyalahi riwayat Imam Abdul Razak Sana'ani dan sebagainya. Maka dia kata hadis dalam Muslim ni hadis muttarib. Tak boleh kita nawah hujah. Itu adalah hawa. Kerana apa? Tak betul jalanan dia dengan qawaid yang disusunkan oleh ulama mustalahil hadis. Apabila berlawan riwayat lain dengan riwayat Muslim, kena akad riwayat Muslim di atas riwayat hak lain. Tu. Kalulah di antara Bukhari dengan Muslim berlawan, kita kena mendahului Bukhari. Tak tu? Kalaulah masalan riwayat Sahih Bukhari berlawan dengan hadis muttafaqun alaih, kita kena mendahului hak mana? Mendahului hadis muttafaqun alaih. Ya lagu tu. Tiba-tiba mari nak buat jadi mudah di antara 2 perkara ni, jadi mudah. Lah mana? Hadis ni muttarib. Ni ittirab. Ni ittirab. Sebut mudah. Pak kita pun nampak dia orang
nampak rupa orang agama juga. Jadi perasaan kita terpercaya kepada dia lebih banyak daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis tu ada dalam Bukhari dan Muslim. Sebab tu ilmu pengetahuan tu ayuhal muslimun penting bagi kita. Dak tu habis ya. Nyanyilah kita tu. Salah faham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak jaya di dalam masalah perasaan kita. Waqad yakunu tirabu fis sanadi awil matni. Dan terkadang berlakunya muttarib, jadi gonye tadi itu ema dalam sanad hadis ataupun di dalam matan hadis. Tak kira. Nampak tu tak? Dalam matan hadis ataupun dalam sanad hadis. Tu cara dia. Baik. Itu habis. Cukup dah tu? Cukup apa nama? Jawapan bagi soalan 34. Kemudian mari kita tengok kata 100, soalan 135. Wa bimadza mathala ahlul ilmi lil muttarib fil matni? Dengan apakah misal, contoh oleh ahli ilmu bagi hadis muttarib yang berlaku di dalam matan? Muttarib tapi berlaku dalam matan. Ulama itu dia ambil hadis, ambil wak misal ni hadis mana? Hadis mana yang jadi misal bagi kita, sebagai contoh bagi kita? Contoh bagi kita. Dia kata mathalu bi tahdidis salati allati hadatha fiha asyakku fi qissati dzil yadain. Mereka itu alim ulama memisalkan bahawa nak menentukan waktu semaya yang berlaku padanya pada waktu semaya tu oleh keraguan tentang masalah kisah dzil yadain. Dzil yadain ni semaya ya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia semaya belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia semaya belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi semaya gidah 2 rakaat. Lalu Nabi wisalat. Benda nak berlaku tu. Nabi wisalat. Apabila Nabi kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Dzil Yadain ni dia tanya, Ya Rasulullah, musmaya ni mu nak qasar ke macam mana kamu terlupa ya Rasulullah? Dia tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun paling kepada sahabat-sahabat yang duduk semaya sekali, sungguh kau aku jadi seumpama Dzil Yadain ni tegakkan aku? Aku semaya gitu sungguh kau? Ini ayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun, manusia. Ya ada mari lagu tu. Tuhan nak berlaku kita tengok supaya boleh kita ambil hukum daripadanya. Supaya kita nak ambil hukum daripadanya. Lalu sahabat kata, sungguh ya Rasulullah anta semaya 2 rakaat kan mari anta wisalah. Nak semaya qasar ke semaya gapo? Lalu Rasulullah bangun pula hubung 2 rakaat. Bangun hubung pula 2 rakaat. Kemudian Nabi itu sujud sawi. Jadi kisah kita tak ada nak pergi ke situ. Nak pergi kata ulama yang nak tahdid kata semaya hak Nabi semaya ni gapo? Semaya zuhur ke semaya asar ke semaya isya ke semaya gapo? Jadi ulama kata muttarib pada masalah hadis ni nak hipung tak boleh. Sama-sama sanad gagah belaka. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Rakam 1227. Hak dalam Bukhari ni dia nak menentu tak boleh semaya zuhur ke semaya asar. Sanad tu sama-sama gagah. Sanad tu sama-sama gagah. Maka ulama ambil wak contoh kata tu nak ayat kata berlaku muttarib di dalam sanad hadis. Nampak tu tak? Di dalam sanad hadis. Walaupun begitu
Nak kita tahu kata ia marikan dengan atau syakkur rawi, zuhur ke asah. Tapi tak jadi penuh maksud tu pun. Tapi nak menetak kata semaya zuhur hak berlaku ni ke semaya asah. Nak menentu tak boleh. Nak menentu tak boleh. Sebab tu ulama kata rupa-rupanya hak lagu ni adalah dinamakan muttarib fil isnad. Muttarib fil matni. Muttarib dalam mata. Tu dia. Nampak tu tak? Dalam mata. Adapun setengah ulama lain tu dia buat misalah lain. Tak ada gapalah hak dalam kitab Syekh ni dia petik ambil daripada kitab-kitab hak besar lah. Dia tak ada pergi tengok pada kitab-kitab kecil. Yang kitab-kitab besar seumpama At-Taqrib bagi Imam An-Nawawi dan At-Tadrib bagi Imam As-Suyuti dan sebagainya. Dia itu petik ambil sana. Sebab tu beratlah. Jadi nak baca sendiri tu boleh, akan tetapi fahamnya dia tu tinggi. Patut kita belajar dulu. Patut kita belajar dia tinggi daripada kitab Taisir Mustalahil Hadis sikit ni. As'ilah wa ajwibah fi Mustalahil Hadis ni. Tak apalah. Setengah ulama dia tak ada buat misal dengan hak ni, dia buat misal dengan hadis yang ada di dalam Sunan Tirmizi dalam kitab tafsir surah Waqiah tu. Tentang masalah gapo? Tentang masalah dalam sunnah di riwayat hadis tu oleh Imam At-Tirmizi daripada Syarik, daripada Abi Hamzah, daripada Sya'bi daripada Fatinah binti Qais radhiyallahu anha. Ya wahad tu sebagaimana dihukumkan oleh Al-Iraqi kata hadza ittirab. Hak tu hadis muttarib. Hadis kata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aniz zakat faqala inna fil mal la haqqan siwa zakat. Mana kata sesungguhnya pada harta kita tak ada hak lain pada zakat. Maka hadis ni dihukumkan oleh Imam Al-Iraqi kata hadis ittirab. Hadis apa? Hadis ittirab. Tapi tak apalah di situ tu. Ni bab hak yang lain. Tapi kita tetap di atas hak kita di dalam kitab hak kita duk belajar ni dulu. Banyak contoh-contoh daripada alim ulama, tapi galik ke ulama kita waris satu contoh saja. Supaya nak kita itu boleh ambil buat jadi contoh. Mari kita qiyas. Qiyas, baca kitab lain lagi, mengaji kitab lain lagi, bahasa dia lah. Tambah gila ilmu pengetahuan kita tu. Habis soalan 135. Mari kita tengok soalan 130 ni. Wa bimadza mathalu lil muttarif fi sanad? Dengan apakah mereka itu alim ulama kita memisalkan bagi muttarib hak yang berlaku pada sanad? Yang berlaku pada mana? Berlaku pada sanad. Sanad ke apa? Sanad hadis itulah. Dia katakan mathalu li hadisi Mujahid anil Hakam ibn Sufyan marfu'an fi nadhi al-farj ba'da al-wudu'i. Ia kata memisalkan alim ulama kita dengan hadis Mujahid. Mujahid ni iaitu Mujahid ibn Jabr al-Makki, anak murid Abdullah bin Abbas, daripada Hakam bin Sufyan. Hakam bin Sufyan Al-Thaqafi. Hadis ni hadis marfu' pada masalah kita mercikkan air di kemaluan kita setelah daripada kita itu berwuduk. Kerana akadnya apa nama? Was-was daripada diri seorang. Hadis itulah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Nampak tu tak? Baik. Dia kata faqad ikhtulifa anhu ala 10 aqwal. Ala 10 aqwal. Maknanya
sesungguhnya diselisih daripadanya, yakni daripada Hakam bin Sufyan tadi itu di atas 10 pendapat ulama. Nak hipung tak leh. Nak hipung tak leh, mari jalan ni, mari jalan ni, banyak jalan. Tapi Syekh sebut berapa jalan yang sini, tapi kalau kita nak kembali, hendaklah kita kembali di dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqribin Nawawi. Di dalam bab tentang masalah hadis muttarib. Hadis apa? Hadis muttarib. Juzuk yang pertama tu. An-Naw'ut Tasi' Ashar Al-Muttaribu. Bahagian yang ke-19 iaitu Al-Muttarib. Hadis muttarib macam mana? Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dia cakap dengan panjang lebar lah dalam ni. Di dalam kitab Tadribur Rawi ni. Tapi tak apalah, kita mai tengok hak Syekh ni kata lagu mana dia kata. Faqila, maka kata alim ulama tu dia kata kan, dia kata an Mujahid anil Hakam an abihi. Setengah ulama dia kata hadis ni melalui jalan Mujahid daripada Hakam anak Sufyan, daripada ayahnya nama Sufyan Al-Thaqafi. Setengah kata mari jalan kuning. Setengah kata gini, waqila an Mujahid anil Hakam au ibni Hakam an abihi. Setengah kata mari daripada jalan Mujahid daripada Hakam ataupun daripada anak bagi Hakam, bukan ayah dia, anak dia, daripada Hakam an abihi, daripada Hakam tambah anak. Riwayat satu lagi tak ada tambah anak dia, dia sebagai ayah sendiri riwayat. Waqila an Mujahid an rajulin min Thaqif. Kata setengah ulama kata dak, jalan ni hak ambil hadis ni daripada jalan Mujahid, daripada seorang lelaki daripada Thaqif. Seorang lelaki daripada Thaqif ini dikatakan oleh ulama yang dikenal pada Al-Hakam Abul Hakam. Hakam Abu Hakam. Hakam Abu Hakam an abihi, daripada ayahnya. Daripada apa? Daripada ayahnya. Nak panjang lebar, nak royak kita tahu kata hadis ni jadi rupanya muttarib dalam masalah sanad. Mari gini, hak ni mari daripada ayah. Nampak hak ni tak ada sebut anak. Hak ni sebut anak. Jadi seolah kata sama-sama gagah belaka tu hak kata tu. Akan tetapi jadi kita nak tarjih tak leh. Nak menentu tak leh. Maka ulama apabila tak menentu tak leh, ya sebuah habis. Tu amanah dia. Ya sebut belaka, amanah dia sebut gi belaka gitu. Nampak tu tak? Sebut gi belaka lagu tu. Maka siapa dia nak panjang lebar, nak panjang jadi detail molek, hendaklah kembali klik kepada Tadribur Rawi, mabahas yang ke-19 tentang masalah hadis muttarib. Hadis muttarib. Juzuk hamba ni juzuk pertama muka 198. Terkadang kitab tu cetak ke lain-lain, kita tak payah royak muka dan juzuk lah, kita pergi tengok pada bahasa hadis muttarib, akan tubik isi kandungnya sama sahaja. Nampak je tak? Tu dia. Habis tentang masalah apa? Tentang masalah hadis muttarib, tentang hak berlaku di sanad. Di mana? Di sanad. Tu dia. Baik. Cukup situ. Yang keseterusnya 137. Uzkur ta'rifatil ulama lil hadits syaz. Ngamal ni hadis syaz. Gapo mana hadis syaz? Hadis yang ganjil. Hadis yang biasa kata tak serupa dengan orang ramai. Kecil mudah-mudah gitulah. Apabila sebut atas hadis syaz, mana hadis ganjil dan tak serupa dengan orang ramai. Pas bila nak berlaku jadi syaz, nanti tengok. Dia kata hadis syaz ni, mari kita tengok apa nama ni, makna dia dulu supaya nakwi kita itu jadi jelas. Nakwi kita jadi jelas. Dia katakan, nak tengok.
Jawapan 137 tu tengok dalam kitab, siapa ada kitab tu, Ta'rifus Syafi'i. Ta'rif bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni meninggal 204, jangan terlupa tu. Dia katakan, Imam Syafi'i kata hadis syadz, iaitu fardun thiqatun khalaf. Hadis yang fard. Apa makna fard? Infirad. Infirad mana memperasingkan oleh orang yang siqah, tapi orang yang siqah tadi itu khalaf, menyalahi orang lebih siqah daripada dia, ataupun orang yang ramai daripada dia di kalangan as-siqat, orang yang lebih siqah, orang yang siqah. Kalau awthaqu minhu, siqah tu orang lebih siqah daripada dia. Dia orang siqah tapi menyalahi orang lebih siqah daripada dia. Ataupun dia orang siqah tapi menyalahi orang ramai di kalangan orang siqah. Hak ni siqah, hak ni siqah, hak ni siqah, hak ni siqah, ramai tu ia siqah seorang menyalahi hak banyak tu. Ataupun menyalahi seorang, tapi seorang tu lebih siqah daripada dia. Ada tu dah? Tu. Itu ta'rif Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Ar-Risalah. Yang kedua, Al-Hakim. Ta'rif Imam Hakim. Imam Hakim ni ta'rif yawi lagu mana hadis syaz. Iaitu dia kata fardun thiqatun. Ulama kecek dua patah, kena syarah banyak. Tu nak ayat kata kalam mereka adalah kalam barakah. Kalam barakah. Tapi tak apalah, kita pun dapat pahala ganjaran juga. Kerana kita duk main kongsi ilmu dia. Dia pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Labah. Iaitu fardun thiqah. Imam Hakim An-Naisaburi tu kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, ataupun hak terkenal kitab dia, nama kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Nampak? Mati bila? 405 Hijriah. 405 Hijriah. Dia kata fardun thiqatun. Mana hadis yang diperasingkan oleh orang siqah. Orang siqah tapi menyalahi orang lain di kalangan orang siqah juga. Tapi dia tak wari khalaf. Dia tak wari. Dia memadai dengan kata asing. Orang yang siqah mengasingkan daripada orang. Faham tak? Mengasingkan daripada orang. Dia kecek gitu ya. Madadah ulama yang kecek ni faham dah. Itu dua. Tiga, Al-Khalili. Khalili ni tuai kita Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis. Kita irsyad lebih kurang terbatu. Kita tak ada waris sini dah. Yang meninggal pada tahun 446 Hijriah. Dalam kitab tu, dalam kitab Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulumil Hadis. Khalili ni nama Khalil bin Abdullah bin Ahmad Al-Khalili Al-Qazwini Abu Ya'la. Dia digelarkan Abu Ya'la. Mati pada tahun 446. Itu tarikh. Ulama kecek 3 patah, 2 patah, sepatah. Masya Allah sungguh. Khalili katakan fardun. Hadis syadz itu hadis fard. Apa makna hadis fard? Yani hadis yang asingkan daripada orang. Asing daripada orang. Orang lain pakai royak dengan lafaz lagu lain, ia memperasingkan dengan lafaz lain. Ya orang siqah. Nak royak kata nak salah tak boleh hadis Nabi. Orang ni siqah tapi royak tak serupa dengan orang lain. Hukum oleh ulama tadi hadis ni syaz. Gulawai bagi syaz mana hadis mahfuz. Hak mahfuz tu kata hak tu hak Nabi kata. Nak royak kata tak yakin ya kita. Tak boleh nak percaya. Tak boleh nak jadi. Boleh jadi salah dan silap. Dak, ihtimal itu apa panggil ihtimal yang karuk belaka tu. Nak menggonyangkan apa nama ni? Pahaman umat Islam terhadap percayaan terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada az-zanadiqah yang timbul zaman kita. Az-zanadiqah fattaqullaha ya ibadallah, daripada az-zanadiqah yang timbul banyak hari ni untuk nak gonyangkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
calonlah diri kita mari cara hadis Nabi. Mudah-mudahan kita akan dapat syafaat Nabi dengan tidak ada syak. Calon diri kita. Sekadar mana kita mampu, sekadar mana kita boleh, sekadar mana kita kuasa. Kata tu ya. Kemudian marinya Imam Ibn Salah, ia kata al-awwal ta'rifus Syafi'i. Imam Ibn Salah pakai dua ta'rif. Dalam kitab muqaddimah dia pakai dua ta'rif. Ta'rifus Syafi'i, ta'rif Imam Syafi'i satu. Yang kedua, al-thani fardun dha'ifun ay tafarrad dha'if. Makna kata memperasingkan oleh orang yang dhaif. Hak ni nak pergi ke hadis mungkar. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke hadis mungkar. Tak apalah. Akan tetapi nak tahu kata pendapat yang mu'tamad, yang digagah dan dikuatkan oleh alim ulama kita, iaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Takut kita tak faham, saya nak memudahkan sikit sini. Orang tanya gapo mana syaz? Tanda taruh tak apa, tak ada so lagi. Hak ni tarikh bagi kita nak memudahkan bagi kita. Yakni asyaz maknahu al-munfaridu 'anil jumhur. Mula-mula sekali. Memperasingkan seorang daripada orang ramai. Tu mana syaz. Tu mana syaz. Memperasingkan dengan apa? Dengan perkara yang menyalahi. Dengan perkara yang menyalahi. Ada perkara yang benar menyalahi orang ramai, tak panggil syaz. Masalan, orang pakat makan duit reba belaka. Allah ni misal kata. Makan duit risuah belaka. Ada satu keluarga yang tak makan. Maka kita nak kata, hak tu fak syaz. Tak boleh. Tak kena dengan istilah. Tak kena dengan istilah. Orang ni tak masuk sangkum ni. Tak masuk di dalam masyarakat ni. Orang tak bermasyarakat ni orang lagu ni. Sebab apa? Sebab dia tak makan reba. Sebab apa? Dia tak makan risuah. Tak dinamakan syaz lagu tu. Hemalat tu. Lama dah ambil istilah-istilah agama ni. Dia buat pakai kod dari tu. Tak boleh. Itu pada ta'rif lughawi. Ta'rif istilahan, ma rawahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Bagai mana hadis yang meriwayatkan dia oleh yang maqbul. Apa makna maqbul? Makna kata orang yang dibuat kira oleh alim ulama kata ia sesuai riwayat hadis. Tapi nya riwayat mukhalafah dengan orang, bagi orang yang utama daripadanya. Orang yang lebih daripada dia. Ya orang boleh duduk dah tapi menyalahi orang yang lebih pada dia. Ataupun orang yang ramai, hebat-hebat sama dengan dia tapi ramai pada dia. Bukan lebih pada dia, sama dengan dia, sama-sama siqah tapi ramai pada dia. Maka ulama kata hak lagu tu rupa adalah syaz dalam hadis. Apabila kita ngaji gini, apabila kita baca mustalah, nak mengajar mustalah kepada anak murid kita, kepada masyarakat kita, ya tak pening dah lah. Reti faham. Ilmu ni berhajat pada kita belajar dulu. Lepas pada tu tak apa. Ya tak ada payah mana dah lah. Ai anna Syafi'i yashtaritu an yakuna rawihi istiqatan khalafa fihi ghairahu. Imam Syafi'i ni dia mensyarat bahawa adalah rawihi, makna orang yang meriwayatkan hadis itu orang thiqah, tapi nya mukhalafah padanya akan yang lain. Orang thiqah tapi riwayat tak serupa dengan orang hak thiqah hak lain tu. Maka hak lagu tu dinamakan hadis, dia panggil hadis syaz. Hadis apa? Hadis syaz. Tu tak? Hadis apa? Hadis syaz. Baik. Kemudian lah mana kata bainamal al-hakim yashtaritu an yakuna rawihi thiqatan khalafa aw lam yukhalif. Adapun Imam Hakim dia mensyaratkan bahawasanya seorang rawi takdi riwayat hadis tu orang thiqah, mukhalafah dengan orang ataupun tidak mukhalafah, tetapi dia itu
Lah mana? Keluar tubik riwayat dia itu daripada orang ramai. Maka ta'rif nining adalah ta'rif yang ada fihi ghawami'. Apa makna ghawami'? Mana dalil payah sikit kita, suka sikit kita nak faham, tak zahir. Tak nyata mana. Ada apa Imam Syafi'i itu nyata? Yang memperasingkan dia siqah tapi mukhalafah orang hak sebiasa siqah pada dia, ataupun orang siqah sama dia tapi ramai pada dia. Faham mudah. Sebab tu ta'rif ni sekalipun dia berhajat kepada nyata dan terang. Bainamal khalili yashtaritu mujarrad at-tafarrud. Adapun khalili ni dia semata-mata buat syarat lah mana? Menyalahi. Tafarrud. Tafarrud ni mana memperasingkan. Orang tak ada royak lagu tu, ya royak lagu tu. Tu. Khalili kata lagu tu. Tapi tak cerah lah ta'rif ni. Tak cerah, tak nyata mana. Dengan itu, Ibnus Salah lahu ta'rifan. Imam Ibnus Salah dia bagi dua ta'rif. Yang pertama, at-ta'rifus syafi'i. Al-awwal ta'rifus syafi'i. Yang pertama, ta'rif hak Imam Syafi'i. Yang kedua, wathani ayyakuna rawi dha'ifan tafarrada bihi. Rawi itu dha'if, tapi memperasingkan pula daripada orang hak lebih thiqah pada dia ataupun orang hak thiqah. Hak ni nak pergi pada ta'rif hak mungkar. Dia tak ada duduk di dalam hadis hak ta'rif hak syaz ni. Lalu Syekh kata wallazi alaihi al-amal huwa at-ta'rifus syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun dan pendapat yang ada di atasnya oleh amal, makna kata hak nak buat amal sungguh, nak buat bergantung sungguh, iaitu ta'rif al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ta'rif hak Imam Syafi'i itulah hak utama. Ta'rif hak Imam Syafi'i itulah hak utama dalam masalah gapo? Dalam masalah kita nak faham hadis syaz. Hadis gapo? Hadis syaz. Misal lah mana dia tak bagi misal. Satu misal akhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi daripada hadis Abdul Wahid anak Ziyad daripada A'mash Sulaiman ibn Mihraj daripada Abi Saleh daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis ni marfu' sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata idza shalla ahadukum al-fajr falyattadi' an yaminihi. Apabila semaya salah seorang daripada kamu akan semaya fajar, semaya subuh lah, maka hendaklah mengiring balik belembung hak kanan ni. Maka katanya Imam Baihaqi, qala al-Baihaqi, katanya Imam Baihaqi telah menyalahi oleh Abdul Wahid akan beberapa bilangan yang banyak pada ini hadis. Buat apa? Kerana bahawasanya manusia hak banyak tu lebih daripada Abdul Wahid tadi itu royak perbuatan ni daripada royak ini ni peristiwaan daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada perkataan hadis Nabi. Makna kano nak royak kata Imam Baihaqi kata orang hak ramai tu royak kata ini adalah hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi. Sahabat royak, sahabat tengok Nabi buat lagu tu, maka sahabat royak kata Nabi buat lagu tu. Orang panggil hadis fi'li. Ada apa Abdul Wahid yagi kata seolah kata hadis ni hadis qauli. Hadis qauli makna kata hak Nabi berlafaz, bukan Nabi buat we tengok. Hak Nabi buat we tengok, sahabat royak kata Nabi buat. Nampak tu tak? Ada apa hak Nabi kata, apa panggil hadis qauli. Di sana ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis qauli dia lebih darajat dia daripada hadis fi'li. Bila nak boleh sampai situ? Apabila adanya ta'arud. Hak mana kita kena takdim, hak mana kita kena mendahului, bab lain pula. Mana bab usul fiqh pula main cara. Hak ni kita nak mari cara masalah hadis baru ni. Nampak tu tak? Apabila kita nak hatta ilmu hadis ni kepada fakta fiqh, kena main usul dia lah pula. Cara nak tak hak mana dulu, takhir hak mana, kok mana. Kok tu pula. Ya tak ada payah lah kalau kita ngaji sokmo tu siapa? Ya tak ada jadi payah, tak ada jadi lambat, tak ada jadi pusing bosan dak dah. Asalkan kita sokmo istimrad istiqamah ngaji,
Balik orang ngaji pun ngaji sama, balik orang ngajar sama, insya-Allah taala dalam setahun tu kita boleh ilmu penuh. Boleh buat apa tu? Nak pergi balas dengan orang? Lah, wallahi itu bukan tujuan. Boleh kerana kita nak jagakan diri kita daripada fitnah duk berlaku di tepi-tepi kita. Tu mari mengikut telefon lah, mari mengikut TV lah, mengikut internet lah, berapa nama. Kita ada ilmu jaga. Nampak tu tak? Inilah kita usaha majlis kita ni untuk nak berikan ilmu pengetahuan kepada umat Islam. Bahasa kita ni supaya nak jadi ilmu pengetahuan sebagai jaga daripada fitnah-fitnah yang dibawa datangkan oleh az-zanadiqah yang masuk pada zaman kita ini. Baik, itulah sedikit daripada pembahasan pengajian kita malam ni, soalan 132 hingga 137. Apa dah lah 2, 3, 4, 5 ni 7. Ni soalan ni jawab nak masuk nampak panjang dah tu. 138 tu mal hadithul munkar. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada perjumpaan yang lagi akan datang. Hisah pusingnya madah mustalahil hadis. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita pakat pohonlah kepada Allahu Jalla Jalaluh. Bukakan ilmu, pintu ilmu, buka hati, buka mata pandangan kita, masukkan ilmu pengetahuan ini di dalam hati kita, dalam akal fikiran kita. Jaga kita daripada paham yang salah. Pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada bala petaka, daripada penyakit wabak corona ni, daripada diri kita, ibu bapa kita, keluarga kita, guru kita, adik-beradik kita, kawan kita, wilayah kita, negara kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Dan jangan kita terlupalah kita sebar pengajian kita kepada orang-orang yang berkenaan, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Mari kita pakat belajar ilmu mustalahil hadis. Dan jangan kita terlupa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benar, supaya nak kita itu pakat selamat, dapat selamat hidup dunia dan akhirat, dan kita dapat ilmu pengetahuan yang benar untuk nak jagakan diri kita, nak binakan masyarakat. Pasti kena bina daripada seorang Muslim yang berpahaman betul daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu sahaja yang nak mengimarahkan bumi ini hadap ke depan. Kalau tidak, nasib kita akan mundur lepas ke belakang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.